Betul tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita pada pagi ini kita bagi dua slot lah. Satu slot kita baca kitab ni sikit untuk ilmu kita. Yang kedua kita akan bagi kepada tuan-tuan yang kita janji dulu salawat tafrijiyah. Saya bagi dah pihak yang berkenaan tolong fotostat. Saya tak dan fotostat, saya bagi mereka fotostat. Tak sampai lagi kat saya ni. Tak lagi, kita di akhirnya kita akan baca salawat tafrijiyah ini. Sebelum itu ada satu soalan. Soalannya, adakah wang simpanan dalam bank diwajibkan zakat? Setahu saya, kalau kita simpan di dalam tabung haji, tak perlu keluar zakat, sebab tabung haji sendiri dah buat keluar zakat. Zakat tidak dikenakan dua kali, sekali saja. Adapun pelaburan-pelaburan lain ataupun simpanan-simpanan lain yang kita simpan dalam bank, kalau cukup dia punya dua syarat. Zakat ni ada tiga syarat dia. Pertama, milkut tam, milik yang sempurna. Maknanya duit dalam bank tu kita boleh buat keluar bila-bila masa. Yang kedua, cukup nisab, kadar yang tertentu. Dan yang ketiga, haul, cukup 1 tahun. Tahun di sini dia kira tahun hijrah. 1 Muharram kita simpan, 1 Muharram pula kira 1 haul, 1 tahun, bukan ikut tahun Masihi. Duit simpanan bank, kalau duit itu cukup nisab, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, nisab zakat bukan 1,000, bukan 2,000, bukan 3,000, bukan 4,000. Yang terkini kalau tidak salah saya lebih kurang 11,500 baru cukup nisab. Yang JAKIM duk ni, yang nak tepat lagi kena tanya JAKIM lah. Telefon pi JAKIM, nisab sekarang berapa ribu. Itu pun 1,500 ataupun 1,400 itu pun lama dah. Barangkali lah ni tak mungkin naik 12,000. Kita katalah 12,000. Duit kalau duduk dalam bank 10,000, tak keluar zakat lagi, tak cukup nisab. Kena sampai cukup nisab 12,000. Jangan duit simpan 1,000 nak buat keluar dah. Nak buat keluar, nak buat kebajikan lain silakan, tapi nak buat keluar atas zakat, tak wajib zakat lagi sebab dia tak cukup kadar dia. Simpan tu pula, kalau kita kata 12,000 tu cukup nisab, 12,000, saya katalah 12,000. 12,000 tu kadar tu dia jangan kurang pada 12,000 sama setahun. Tapi kalau kita simpan 12,000, 3-4 bulan kita buat keluar duit tu, kita beli tinggal 9,000, lepas tu duk pula kita pergi bubuh balik. Hak tu dah dia kira
12,000 tu jangan kurang daripada 12,000. 12,500, 12,000, 13,000 kena semua kena awak keluar zakat. Zakatnya 2.5% sahaja. Kalau RM40 keluar RM1. Dia. Kalau RM100 RM2.5 kupang. Kalau 1,000 macam contoh ni, dalam anggaran 1,000 baki simpanan, tak. Dia kena baki tu 12,000 ke atas. Kalau kurang tu kurang pada nisab. Tu nak kira balik apabila cukup 12,000, kira start awal tahun dari situ. Lepas tu pergi simpan sampai bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan 9 lah. Buat keluar pula duit apa, nak belanja Ramadan, nak beli caution motion baru raya apa semua. Hak 12,000 tinggal 8,000. Tak payah keluar zakat dah. Lepas tu lepas raya isi balik jadi 12,000. Kira daripada situ pula. Tuan-tuan, zakat bukan membebankan kita. Dia kira cukup nisab kadar yang tertentu. Sekarang nilai wang Malaysia kalau tak salah saya dalam lebih kurang RM12,000. Macam buat keluar zakat padi lah. Kalau buat serelung tak dapat wapatan mana keluar zakat. Tapi orang kita dia tak faham tu. Dia buat keluar padi, boleh padi je, buat serelung pun keluar zakat. Cukup tak nisab? Nisab padi pun saya tak tahulah. Dulu berapa? Dulu sekunca kot. Dulu ni berapa kunca pun tak ingat dah. Kunca dulu. Saya pun tak tahulah nisab padi banyak mana. Cukup kadar tu baru buat keluar. Tapi buat keluar zakat padi ni kalau buat setahun 4 kali keluar lah. Tapi kalau wang simpanan setahun sekali saja. Padi ni dia kira hasil tanaman ni, dia kira masa mana kita dapat hasil. Kalau setahun 4 kali buat bendang, 4 kali lah buat keluar zakat. Kalau 2 tahun sekali buat bendang, 2 tahun lah buat keluar sekali. Wa atu haqqahu yawma hasadih, bagi hak zakat ketika kita menuai padi itu. Kalau 2 tahun sekali menuai, 2 tahun. Kalau setahun 4 kali, 4 kali lah setahun. Tapi wang simpanan ini, dia nisab mah ini setahun sekali, dia panggil haul. Saya ingat boleh faham lah kot orang yang bertanya ni. Wallahu alam. Yang mana lupa pula kitab ni. Dulu kita belajar buat apa, ada buat catatan apa. Saya duk ngajak banyak kuliah penanda dia hilang mana. Itu kalau tak ada saya baca ni saya berasa nak baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata syekh kita ni, dia nak cerita tentang peranan amal saleh dalam hidup. Dalam hidup ni kita buat amalan ni 2 jenis. Satu amal soleh, satu amal taleh. Soleh ni amal baik-baik lah.
jamu orang makan, tolong orang, derma buat masjid, derma untuk mahat tafiq. Sekejap lagi bubuh dalam tabung lah. Jangan tak boh tafiq saya sekejap lagi boh. Kita buat tu amal saleh, kita berzikir, sembahyang sunat ke, buat apalah, jamu orang ke, tu kira pernah sahabat tanya Nabi. Nabi kata apa? Nabi sahabat kata apa? Ya Rasulullah, tolong cerita kat saya sikit, apakah amalan yang boleh saya masuk syurga? Nabi bagi kat dia 2-3 jenis amalan. Amalan boleh masuk syurga banyak, tapi Nabi bagi kat dia ni ada 2-3 jenis amalan. Nabi ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia macam doktor juga. Walaupun di klinik dia tu ubat macam-macam, ubat darah tinggi, kencing manis, ubat bisui, ubat bengkak, ubat macam-macam, ubat gatal, semua beratus-ratus bahkan beribu jenis ubat ada dalam klinik dia. Tapi kita pi ambil ubat, dia bagi semua ke? Dia bagi 3 jenis aja. Dia periksa-periksa kecil manis, dia bagi ubat kecil manis. Dia periksa-periksa apa dia ada sikit ni buah pinggang, bagi ubat buah pinggang. Periksa-periksa ada sikit apa dia sakit gatal, dia bagi 3 jenis tu. Buah pinggang, kecil manis, gatal. Banyak lagi, beratus-ratus jenis lagi dia tak bagi. Pasal apa? Dia bagi ubat mengikut penyakit. Bagi ubat ikut penyakit. Begitu juga Nabi ni, dia pakar, doktor jiwa, doktor baik. Sebab itu kalau orang tanya satu masalah, macam kau ni tanya, bagikan saya suatu amalan, cerita kat saya satu amalan yang boleh masuk syurga dengan selamat. Nabi tahu dah penyakit dia ni. Nabi kata apa? At'imut ta'am, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Nabi kata, hang jumpa orang bagi salam. Nabi tahu dah perangai dia ni, kalau jumpa orang tak bagi salam, dia korang, tak jadi budaya. Hang kalau nak masuk syurga senang, jumpa orang bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afshus salam, bagi salam banyak, hamburkan salammu kepada orang yang jumpa, sama ada orang kenal ataupun orang tak kenal. Kita kadang-kadang kita bagi salam kat orang kenal ya. Jumpa dengan saya, Assalamualaikum tu, salam. Jumpa dengan orang Johor main duduk ni di hotel ni, jumpa orang Johor duduk di kaunter tu, duduk atas tu, tak bagi salam pasal apa? Tak kenal. Adakah bagi salam untuk orang kenal? Punya jahil orang kita ni, kalau kita naik bas, naik tangga bas kita, Assalamualaikum, dia temi kita, dia kata, hang kenal ke? Dia temi kita, hang kenal ke bagi salam? Awak bagi salam mesti orang kenal. Kita yakin dia orang Islam, pakai lebay macam kita tak Islam apa, orang Melayu pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Ambo ni duk cari kedai makan tak jumpa. Orang Kelantan rupanya. Salam. Afshus salam, Nabi kata bagi salam. Hang tak sah ila man ta'rif wa man la ta'rif. Orang yang hang kenal, arafta aw la ma arafta. Orang yang kenal tak kenal pun bagi salam, asalkan dia Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Nabi pesan. Sebab kawan ini dia rajin, dia tak korang bagi salam. Yang kedua, at'imut ta'am. Yang kedua, hang rajin jamu orang. Ada ni jenis kedekut sikit ni. Duk makan kedai roti canai tu orang lain duk bayar. Hari ni kawan ni, hari ni kawan ni. Dia seminggu ni haram tak bayar lagi. Jenis kedekut. Hak kedekut ni orang tua-tua dulu panggil kikir. Saya tanya ayah saya, awak orang tua-tua dulu kata orang kedekut panggil kikir. Kikir ni saya tak tahu duk asal gaji yo. Dia kata cuma tengok asal gaji, dia kata. Hak duk makan siapa? Gaji yang sampai hui, dia ada.
Tu orang kedekut panggil orang kikiak tu, dia tak pernah hui. 4 kali makan sekali tak keluar duit, kawan lain duduk hui. Tu yang panggil kikiak. Oh, orang tua-tua dulu jangan debuh makna tu. Orang kedekut dia kata si kikir. Saya ada fikir kikir ni orang duk asah gaji. Punya ayah saya kata 5 bilah dah gaji tu, hui dia duk begitu sebilah kikir. Hak ni jenis kikir ni, makan orang duk bayar dia ada. At'imut ta'am, rajin jamu orang, bagus jamu kerana Allah. Orang tu makan pula, kalau dia makan tu, kalau dia buat ibadat pula dengan hak kita jamu tu, lagi bagus kan. Kita jamu dia sampai dia jadi sihat, boleh buat ibadat. Kalau dia tak buat ibadat pun, kita bagi dia makan tu, kita dapat pahala dah. Lepas tu dia cerita lain lah, dia tak bagi makan berharam, tak nak semayang Jumaat tak nak habis. Cerita hang tu, cerita aku bagi makan, aku cerita habis. 2. Yang 3 Nabi kata wasallu bil laili wan nasu qiyam. Bangun semayang tengah malam, buat tahajud ke sunat ke apa. Sebab dia ni korang semayang tahajud sikit. Mau Nabi, kalau kita tanya, kalau kita ada zaman Nabi, kita tanya Nabi buat ni dulu kat kita ni, macam kita tak rajin semayang malam. Tapi Nabi buh kat dia dulu, bagi salam dulu, so bagi makan orang. Yang 3 baru Nabi kata bangun tengah malam, sallu bil lail, semayanglah kamu di tengah malam, wan nasu niyam, kerana masa itu manusia sedang tidur. Kalau ini kamu boleh buat jadi budaya kamu, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam selamat, dalam keadaan selamat. Ni amal soleh. Yang dalam hadis ni ada 3 amal soleh. Suka bagi salam, suka jamu orang, lepas tu buatlah semayang-semayang sunat di waktu malam. Ini dipanggil amal saleh. Satu lagi amal taleh, bitata, mana amal-amal jahat, amal-amal dosa buat. Ni pun amalan. 2 ni kita buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Dia nak cerita kat kita ni peranan amal saleh dalam kehidupan seorang Muslim. Kalau kita buat amal soleh, apa kita dapat? Apa implikasi yang positif, yang baik yang kita dapat daripada amal soleh? Dia nak cerita dalam kitab ni. Saya nak cerita kat tuan-tuan puan-puan, saya nak baca kitab hak Tok Syekh ni cerita. Saya tak ada kena mengena, saya tolong baca, tolong habaq, saya faham. Sebab kitab ni dalam bahasa Arab. Saya ni mengaji Arab sikit pada tuan-tuan, saya faham lah. Kalau tuan-tuan pun boleh Arab, tak payahlah saya syarah dah. Tapi tuan-tuan pun tak tahu Arab ni, tuan-tuan tak kena tu Arab hidung panjang sikit Arab. Cakap dia tak faham. Saya nak tolong baca aja. Kata dia, wa'lam annal amal salih naf'un 'azimun. Ketahuilah wahai sekalian anak muridku, bahawa amal salih itu mempunyai faedah yang besar. Mempunyai faedah, manfaat yang besar. Untuk apa? Untuk bagi kita kaya, untuk bagi orang berkenan kat kita, untuk kita dapat pangkat besar. Tak. Untuk apa amal soleh difaedah? Untuk apa? Dia kata fi islahil qalbi wa tanwirihi. Faedah yang besar amal soleh ni untuk memperbaiki hati dan menerangi hati dengan cahaya iman. Itu amal soleh. Hati kita, kalau kita rajin buat amal soleh, hati jadi baik, jadi elok. Hati ni mau tak elok tuan-tuan, mampu kita. Orang hak jadi dikawak tu pasal hati dia tak elok. Hati dia suruh ragah rumah orang, pada dia tahu ragah rumah orang kalau tuan jaga tembak mampu. Tapi hati suruh rumah 4 tingkat pun dia ragah. Masjid duduk tepi rumah pun tak pergi, baca hati tak suruh. Hati ni tuan-tuan, kalau dia elok, kita jadi elok. Sebab hati ni bagi kita macam raja. Anggota kita ni macam tentera saja. Kalau perintah keluar daripada raja,
hak lain patuh. Ada orang buta duk bawa tungkat, suruh orang pimpin tangan dia. Tanya pak cik, nak pergi mana ni, nak bawa? Pergi hantar pergi masjid sat, aku nak pergi dengar orang mengajar. Orang buta, hak celek tak pergi. Pasal apa hak orang buta pergi? Hati dia elok, hati dia suruh pergi lah. Dah kita tak erti pergi dengar orang mengajar, pergi. Tu dia kata, bagaimana hati kita nak boleh jadi elok? Antaranya kita peranan amal soleh dalam hidup. Kalau kita rajin buat amal soleh, antaranya yang kita sebut 3 tadi dan lain-lain, hati kita jadi elok. Kita nak jumpa Allah dengan hati. Dalam hati itulah Allah bubuh ilmu. Dalam hati itulah Allah bubuh iman. Allah bubuh iman bukan di kefiah lebay. Allah bubuh iman bukan di kaki kelumbung. Allah bubuh iman dalam hati. Jadi hati nak elok kena amal soleh. Itu dia kata, ketahuilah oleh sekalian kamu bahawasanya amal-amal soleh itu akan memberi manfaat yang besar untuk memperbaiki hati dan watanwirihi, dan untuk menerangi hati dengan cahaya iman. Walakin la tadhharu thamaratuhu fil qalbi illa bil mudawamati alaih. Tapi ingat anak murid sekalian, ni Tok Guru cakap, ingat-ingat bahawa tak nampak kesan dan buahnya amal soleh itu kecuali kalau kita dapat istiqamah dan berterusan melakukan amal soleh, baru nampak faedah. Tapi kalau setahun sekali je buat, lepas tu tak buat, puasa sunat pun setahun sekali, lepas tu duk ingkat ibu jari, dia kata aku tak puasa tak apa, dan aku puasa setahun sekali buat sunat. Hak tu tak jadi. Dia kena mudawamah, kena berterusan. Nah, kalau qiyamul lail pun buat setahun sekali, kita buat program qiyamul lail itu dengan harapan kita boleh buat pula di rumah kita. Kesan dia kata apabila kita ada berterusan amalan. Orang buat bendang dulu pun, hak seorang tu dia turun menajak, tajak dulu orang duk buat bendang, buat menajak pokok apa duk dalam bendang tu, menajak. Dia turun seminggu sekali, tapi dia turun hari Jumaat tu start pukul 7, pukul 4 petang baru naik pulun, tapi seminggu sekali. Hak seorang lagi dia turun tiap-tiap hari, pukul 8 dia pergi, pukul 11 balik tapi tiap-tiap hari. Hak mana berjaya? Hak sebulan sekali ke, hak seminggu sekali ke? Hak ni tiap-tiap hari pi, tapi pi tak lama dah. Ke 8 pi, 11 naik lah. Awak naik, jadilah dia kata. Esok pi pula. Hak ni perasaan berjaya. Rumput tu tak ada naik tumbuh. Hak pi sebulan sekali, no, dia kata. Pi nak menebas hak tinggal hari tu, hak bulan hari tu naik balik lah. Tu katanya kesan amal soleh ini kita nampak boleh memperbaiki hati kalau kita terus menerus melakukan amal. Sikit tak apa. Afdalul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Saya baca satu kisah sahabat Nabi, tapi dia boleh buat. Dia lepas pada Nabi mati itu, Imran bin Husain, lepas Nabi mati itu dia hidup pula 30 tahun. Lepas Nabi mati 30 tahun tu, dia berpuasa, dia buka hanya setahun 5 hari. Setiap hari puasa. Hari apa? Raya haji 4 hari, hari tasyrik 3, raya haji 1, raya puasa sehari. 5 hari itu aja dia buka puasa. Hari lain dia puasa straight. Allah, tuan-tuan, kita mungkin tak boleh buat. Kita mungkin tak boleh buat. Tapi ada sahabat Nabi buat puasa sunat tiap-tiap hari, setahun hanya 5 hari dia berbuka. Saya baca dalam dia punya sejarah hidup dia. Imran bin Husain, banyak hadis Nabi yang dia riwayat.
Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar, saya baca manaqib dia. Dia ni budak-budak lagi. Zaman Nabi dia budak kecil lagi. Nabi perang tu, dah perang dia nak pergi, Nabi tak bagi pasal umur tak cukup. 13 tahun nak keluar perang dah. Nabi kata tak boleh, hang tak balik lagi. Lepas Nabi mati, tuan-tuan, lepas Nabi mati, dia buat kerja haji sebanyak 60 kali. Buat kerja haji 60 kali. Dan saya baca sejarah, buat umrah 2000 kali. Anak Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar. Riwayat hadis Nabi macam tak salah saya 4000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warak orangnya. Depa. Tapi kita ikut kemampuan kita. Nabi kata sebaik-baik amalan itu buat berterusan. Depa buat banyak tapi berterusan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Macam kawan tadi lah. Dia sedikit aja. Dia pergi menajak pukul 8 pukul 11, tapi berterusan, esok pergi, lusa pergi, ni pergi. Hak tu lebih baik daripada menajak sampai pukul 4 petang tapi sebulan sekali tak boleh. Tu kata dia, wa man ta'awwada amalan thumma fatara anhu kana mamqutan. Jaga. Barang siapa yang selalu buat amal saleh, tiba-tiba dia tinggal tak buat, hak ni Allah marah. Allah marah. Kita kalau buat amal soleh, kita kena ambil kira kita ni. Kalau aku buat banyak ni boleh buat terus tak? Jangan pulun buat tak sanggup, lepas tu tak buat. Allah marah. Kana mamqutan, Allah murka orang ni. Allah tidak jemu menerima amalan kamu, tapi takut kamu dah jemu nak buat ibadat. Para ulama telah berkata, man ta'awwada lillahi ibadatan, barang sesiapa yang selalu buat ibadat pada Allah, fatarakaha malalatan, kemudian dia tinggal ibadat sunat dia buat tu kerana jemu, maqatahullah, Allah akan murka kepada dia. Sebab itu amalan ni kita buat, jangan sampai hak belah awal orang kata tak cukup, suk-suk belah akhir tak habis pula dah. Buat secara yang kita mampu buat. Boleh tuan-tuan? Jangan tak buat langsung. Tak buat langsung. Saya ustaz tu, ya, mayang duha ni boleh minggu sekali aja kawasan. Buatlah, jangan tak buat langsung. So yang tahajud ni kawasan 2 bulan sekali. Buat, jangan tak buat langsung. Jangan buat tiap-tiap malam tiba tinggal. Ni yang Allah marah. Karena Nabi bersabda, ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Sepaling-paling amalan yang dicintai oleh Allah itu ialah amalan yang dikerjakan secara berterusan walaupun sedikit. Buat sikit tak apa, berterusan. Hari-hari duk baca surah apa duk baca? Saya duk baca surah Yasin lah. Tu pun kadang-kadang baca, malam ni baca, malam esok tak baca. Okey lah tu, jangan tak baca langsung. Jangan baca dalam malam tu baca 4, 5, 6 surah, lepas tu tinggal 2 bulan pula tak baca. Hak tu Allah tak suka. Maklum surah Yasin kena baca tiap-tiap malam. Siapa tak baca tiap-tiap malam mati dalam masa seminggu. Tak mati hari Ahad, mati hari Senayan. Dia duk min seminggu tu lah. Baca surah Yasin ni setiap hari. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau kita duk buat amal tiap-tiap hari, Nabi Muhammad suka baca surah Yasin ni. Sebelum tidur baca dulu. Tuan-tuan, puan-puan, saya nak nasihat diri saya. Kalau kita hafal surah Yasin, senang kita buat ibadat. Yang duk susah ni pasal kita tak hafal. Kadang surah Yasin tak apalah pegang tak ayat Quran, nak kena pergi cari surah Yasin. Hari tu pergi tak mana pun, kalut-kalut cari tak jumpa, amalan tu tak baca. Lepas tu kalau nak pegang Quran kena ambil yang semayang, susah-susah pakai tak baca. Kalau kita hafal surah Yasin sambil tak kepala atas bantai tu,
sambil nak lena baca, duk sambil tidur duk dalam keselimut, Yasin wal Quran, hafal. Ni cara nak memudahkan kita buat ibadat. Ibadat ni pun kalau susah tak terbuat, tuan-tuan, tak terbuat, susah. Mudah, kena buat cara mudah. Dalam cara mudahnya, duduk atas kereta boleh baca Yasin. Cuma mau tak mau saja. Kadang-kadang hak mudah pun tak mau buat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Hak tu mudah pun kita tak buat. Tu cerita tu yang nak kena duk mengaji selalu ni, supaya kita dapat semangat untuk kita rajin buat benda-benda yang mudah-mudah ni. Hak susah sama telah lah. Nak buat benda mudah cukup senang, tapi kalau tak ada semangat tak terbuat juga oleh kita. Orang rajin pergi pasak malam, tuan-tuan, jalan tak boleh pun suruh cucu pimpin juga nak pergi. Pasal apa? Pasal apa? Pasal dia seronok. Padahal dah tak boleh jalan, duk makan kereta kerang kirim kat orang pun orang boleh balik. Dia kata tak boleh, kena pergi beli sendiri. Pasal apa? Pasal minat. Tu hak kalau kena minat tu susah pun pi. Mau hak tak minat ni senang pun tak pi. Senang pun tak pi masjid, tapi rumah pun tak pi. Keluar pintu rumah dia, keluar pintu pagar tu, lompat masuk dalam masjid, duduk atas tangga lah, bukan tu jalan. Tak pi. Pasal apa? Tak ada minat. Ni pun masalah. Jadi nak pergi minat ni kena rajin main mengaji lah. Sekali orang bubuh, sekali orang suntik, sekali orang habang, dia main rasa minat sikit, main rasa minat sikit. Kalau tak ada minat langsung, ni bahaya lah. Bahaya, mati sebelum ajal. Orang ni patut kita baca kat dia, jumpa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Nabi dulu, kalau dia tengok sehari tak nampak kawan tu sembahyang jemaah, Lohor tak nampak, asar tak nampak, subuh tak nampak, dia jumpa kawan tu tang-tang kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hang ni kira mati dah ni. Sehari tak nampak sembahyang jemaah. Kita seminggu tak nampak hari jemaatnya. Patut kat orang ni jumpa dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, angka mati. Jadi tuan-tuan puan-puan, nak buat amal soleh ni dia kena ada semangat. Semangat tu kena orang bagi. Tidak tak ada, tuan-tuan. Dia tak mai semangat. Macam kat duk fikir seorang-seorang, dia tak mai. Kena ada orang bagi, kena ada tengok kawan. Sebab itu sembahyang jemaah tu dia terus sembahyang ramai-ramai. Sebab apa sembahyang ramai-ramai? Kita ada di sana tekanan-tekanan yang mendesak kita buat. Contoh, kita duduk dalam masjid, pas sembahyang duduk dalam masjid, sembahyang sunat pun tak. Kita tengok orang tua pada kita sembahyang. Ni Pak Cuh ni tua pada aku ni, dia tu peringkat pak aku. Aku baru 43, dia dah 83, peringkat pak aku. Tapi dia sembahyang sunat tak berhenti. Pas Merarik tadi sembahyang lepas Aisyah sembahyang. Yang aku ni buat kedarah apa tu muda tak sembahyang. Kita dicabar dengan Pak Cuh. Hak kita muda tak buat, hak Pak Cuh tu nak mangkit tu pun tolak, nak naik pun buat sembahyang. Ni makmah ni dia tua pada aku ni. Dia duduk nak naikkan telekung tu pun tengok teruk, tapi buat sembahyang. Yang aku muda ni pun tak buat. Dia cabaran. Tu yang sembahyang sunat, sembahyang di masjid, cabaran. Tu kalau kita hak muda tengok hak tua. Kalau hak tua tengok hak muda pula, kita tua. Pak Cuh ni tengok ni duduk sembahyang, ni baru umur 32, Pak Cuh ni 82 tak sembahyang. Aku ni tua nak mampu dah tak mau buat ibadat ni. Budak muda lambat mati lagi buat ibadat. Kita tercabar juga dengan orang muda. Tapi kalau duduk di rumah seorang, bini berharam tak sembahyang sunat, menantu awal lagi, tak ada tercabar dengan apa. Tu yang dituntut kita sembahyang jemaah ni, ada cabaran.
Orang tua dicabar dengan orang muda cabar dengan orang tua. Kita tua tak mayang sunat, orang muda sembahyang. Ikut adat ni hang lambat lagi nak mati, hang muda lagi. Aku yang tua pun malas buat ibadat. Tak boleh kena bangkit orang muda buat tekan tua. Tuan-tuan. Sebab itu nak buat ibadat pun dia kena ada cabaran. Cabaran tu kalang ramai dari dalaman, kalang ramai dari luaran. Fashaddid yaddaka ya akhi ala al-muhafazati ala a'malil bir. Oleh itu saya nasihat kamu wahai anak muridku sekalian, kamu kena jaga, kena teruskan buat amal soleh. Fa inna man hafaza ala dhalika wajada halawatal iman. Kata syekh kita, barang siapa yang duduk ambil berat tentang buat amal soleh ni, dia pasti akan mendapat kemanisan iman. Iman tu dia berasa manis. Manis iman tu mai di mana? Kalau kita selalu meneruskan, sentiasa melakukan amal soleh. Allahu Akbar. Itu satu dia yang dia kempen kita. Kita kena banyak melakukan amal soleh dan sentiasa meneruskan bermudawamah dan beristiqamah dalam melakukan amal soleh. Dia akan dapat memberi kesan kepada kita dan kita akan merasa kemanisan iman. Sebaliknya, kalau orang yang selalu melakukan amal-amal yang talih, yang jahat, yang berdosa, apa implikasi dia dapat? Apa kesan dia dapat? Kata syekh kita, wa'lam anna darara adh-dhunubi fil qalbi ka dararis summi fil abdan. Ketahuilah oleh sekalian kamu bahawa bahaya dosa daripada amal-amal jahat kamu itu, bahaya dosa itu beri mudarat kepada hati kamu sebagaimana racun memberi mudarat kepada badan kamu. Racun dia bagi mudarat kat badan kita. Kalau kita makan racun, badan kita akan sakit dan barangkali badan kita akan jadi mati. Begitu juga dosa, dia akan memberi kesan kepada hati kita. Barangkali hati kita sakit, tenat, dan barangkali hati kita boleh jadi mati. Kerana dosa itu ibarat racun. Sebab itu kita dituntut selalu belum tidur minta ampun dosa pada Allah, supaya hati kita jangan jadi binasa dengan sebab dosa, hati kita jangan jadi mati dengan sebab dosa. Walaysa fid dunya wal akhirati syarru wada'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi. Dan ketahuilah oleh sekalian kamu bahawa tidak ada di dunia dan akhirat itu sesuatu kejahatan dan penyakit kecuali sebabnya adalah berpunca daripada dosa dan maksiat. Allah hantar mai dalam hidup kita macam-macam bala, macam-macam penyakit. Kata syekh kita, punca pasal kita rajin buat dosa, punca pasal kita rajin buat maksiat. Itulah penyakit mai banyak. Tuan-tuan, penyakit. Kalau kita sakit dalam tubuh badan kita, kena kaji tengok, barangkali ada dosa-dosa yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam-macam bala yang Allah timpa kepada kita dan masyarakat, kena kaji tengok bahawa barangkali banyak dosa yang masyarakat buat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, akhir-akhir ni macam-macam orang Islam buat dosa, macam-macam pencabulan orang Islam terhadap hukum Allah. Ni akhir-akhir zaman ni, hak duk cabul hukum Allah, hak jenis lama tu dah memang banyak. Tak buat jenis baru pula, duk saja-saja buat program ajak orang ni pi dakap anjing, sentuh anjing. Tak ada pasal-pasal pun.
Tok nenek kita Nabi Muhammad tak pernah ajak buat lagu tu. Ada buat lagu tu. Dukung anjing, pegang anjing. Yang anjur ni orang Islam pula tu. Konon-kononnya kita tak diminta benci kepada anjing, dia pun makhluk Allah juga. Adakah tunjuk tak mau benci tu dengan pidakap dia? Anjing tu hantu kata najis, mughallazah. Ni tuan-tuan, pencabulan terhadap hukum Allah. Sehingga dalam hadis kata, barang siapa yang bela anjing dengan tak ada tujuan, syok-syok saja, bukan tujuan nak memburu, bukan tujuan nak jaga harta tanaman harta binatang ternakan, tak. Tapi kalau ada tujuan nak jaga binatang ternakan, kita bela banyak kambing lautan tu, kena bela anjing sekok nak jaga kok rimau apa main makan. Hak tu cerita lain. Ni saja-saja syok. Itu budaya orang barat. Beli anjing sekok gebu-gebu, buh rantai elok-elok, kemudian bagi anjing tu heret kita jogging pagi-pagi ikut tepi lot, tek 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 tek. Tu panggil orang putih, bukan panggil kita. Ajak pula orang pi sentuh anjing. Hak pi sentuh tu pula pakai kain kelumbung. Kalau hak bawa anjing tu hak orang bukan Islam, tak apalah dia bawa anjing pi. Hak Islam ni pi sentuh, touch the dog, touch amal kita sentuh ni. Ambil anak, dukung anak pakai pelbal, sentuh cik, sentuh ni hamba Allah. Banyak pencabulan. Dulu orang perempuan banyak cabul hukum Allah. Buat apa? Tak pakai kelumbung. La, alhamdulillah kita tengok pakai kelumbung semua. Hari ni main mengaji semua pakai kelumbung. Ada merah, ada hijau, ada setingkat, ada 3 tingkat, macam-macam lah. Biar pilah tu. Ada hak Kemboja, ada habit tenam, macam-macam dia pakai beli. Biar pi saya ke kelumbung sudah. Tak ada tu. Baguslah. Lepas tu depa reka pula supaya orang kelumbung ni pi langgar hukum Tuhan pula, pi sentuh anjing. Pi tunjuk dalam gambar dalam tu semua buat kelumbung pi. Allah, bawa anak pakai leban. Anak pakai leban ni hang suruh sentuh Quran. Sentuh tangan para ulama, bukan sentuh anjing. Oi, bengong mak. Tak cukup dengan tu, dia buat satu apa orang panggil, satu program. Tengok di Kuala Kangsar itu buat askar tunjuk bagaimana cara mereka panggang bewak. Masa mereka duduk lautan tak ada apa benda makan, nak makan bewak panggang lagu mana. Tunjuklah buat di Kuala Kangsar. Ada apa habis tengok tu dia rasa daging bewak. Dia tengok duk bakar elok, dia rasa daging bewak. Dia cerita langsung, abang saya baca. Dia kata daging bewak tak apa sedap, dia kata keras sikit, tak macam daging lembu. Lepas tu seorang lagi dia makan rasa juga, pasal kawan dia duk kata kat dia, kalau hang berani hang makan, kawan cabat. Dia pun rasa daging bewak. La ilaha illallah. Ada ketuk nenek kita ajak makan daging bewak, tuan-tuan. Bewak masuk kampung kita ligan sampai dia naik arah kok nyok balik. Lepas tu baru-baru ni pula awak enakmen syariah Negeri Sembilan 66 disanggah oleh mahkamah pula. Mahkamah Rayuan tolak keputusan mahkamah tinggi. Tak boleh ni duk halang-halang maknyah ni nak pakai cara perempuan ni, halang apa? Kebebasan dalam Islam ada had. Macam hang duduk atas jalan raya bebas, tapi hang boleh ke ikut suka hang lulu kok mana? JPJ dia bagi bebas pun ada hak. Kita orang Islam pun gitu. Orang Islam ni kalau dah Allah buat kita laki-laki lah kita. Pakai selok, pentelon, baju panjang, taruh misai jagut apa semua kalau nak tahu. Ni Hafiz nak jadi perempuan macam apa? Ni
hukum Tuhan haram tu betul. Yang kita pelik tu hakim tu orang Islam juga. Hadis sahih dalam Bukhari, riwayat Ibnu Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali al-mutasyabbihina bil nisa'i al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa' wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Rawahu al-Bukhari dalam kitab libas, dalam sebuah kitab dalam bab al-libas, pakaian. Ibnu Abbas main satu hadis, dia kata la'ana Rasulullah, Nabi laknat. Apa arti Nabi laknat? Nabi doa orang tu jauh daripada rahmat Allah, tu makna laknat. Maknanya kalau orang buat perkara tu makna haram lah tu. Tidak takkan Nabi laknat dia. Nabi laknat siapa? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Mana-mana orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan, belagak macam orang perempuan, Allah laknat. Perempuan lah. Ni laki-laki, orang laki-laki ni cakap macam orang perempuan tak boleh. Apa-apa bak sekali Kita orang laki-laki Allah buat kita laki-laki, oh nak jadi perempuan pula, pakai taruh rambut panjang apa semua jalan. Allah, Nabi laknat. Dulu saya kawan-kawan dah duk kerja jabat agama, dia duk tangkap lah jenis-jenis maknyah-maknyah ni, dia lock start. Depa ni keluar tu malam, saya pelanggan tu malam, jumpa maknya halo ustaz. Saya tanya, hampa tangkap mudah? Allah ustaz, oi, kami ligan ke atas jalan kereta api tu, ke atas tu lah, bukan atas batas kereta api tu. Dia pun pakai kasut tumit tinggi, kami pakai kasut boot, ligan tak dan. Dia lari deras pada kami, kasut tumit tinggi. Dia orang jantan, ligan tak dan. Lepas tu hampa buat kena nak bagi dan, dia kata pas masuk maghrib tu pi ikat tali tiang tu, tarik tiang ni, kita ligan kat tu, dia belah tali tu rebah baru boleh tangkap. Ada hampa buat kena bubuh tali ligan-ligan rebah, bak rebah dengan ngembek tangan rebah, ada sepak dia, pak sepak, aduh bunyi. Lepas tu balas derah kali, bak kali, oi sakit, oi, bunyi suara jantan tu, oi belah awal, aduh sakit, bak sekali lagi, oi sakit, oi lari derah pada kami ustaz, pakai kasut tumit tinggi dengan beg tangan ngapa. La ilaha illallah. Kononnya sikit lagi tuan-tuan, kalau hak ni berjaya, sikit lagi orang laki-laki akan kahwin sama orang laki-laki, orang perempuan akan kahwin sama orang perempuan, macam duk berlaku negeri barat atas alasan kebebasan. Kita orang Islam, negara Islam, duk sebut rata dah kita ni negara Islam, perlembagaan kita apa semua, boleh nak jadi macam orang barat. Kalau yang ni berjaya kat mereka, akan menjadi laluan untuk mereka buat banyak lagi jaya. Tapi kita tengok komitmen Menteri Besar Negeri Sembilan pun kata kita akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan enakmen ini. Kira kita tak syabah lah kat dia. Tuan-tuan, kita Negeri Kedah ada enakmen ni. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, pencabulan demi pencabulan Syekh kita kata ni, apa juga berlaku kerosakan, segala keburukan, segala penyakit yang berlaku di dunia dan akhirat, puncanya kerana manusia rajin buat dosa, manusia rajin buat maksiat. Tuan-tuan, ni ada penyakit pula mai di dunia ni. Penyakit apa tu had? Saya pun tak nak sebut, terlupa dah. Baru ni dia tanya hak duk neri orang kulit hitam tu,
mati banyak. Baru ni kata doktor Amerika pun kena penyakit ni. Balik-balik kata lega dah. Penyakit ni dia tanya Jabatan Mufti Kebangsaan baru ni, tanya orang yang kena penyakit ni tapi di Malaysia tak ada lagi, dia kalau kena tak boleh sentuh dia, lebih teruk daripada AIDS lagi. Tak boleh sentuh dia, kalau kita mandi dia, ayak tu pun kalau kena kita, penyakit tu akan menjangkit kat kita. Depa ni kalau mati pakai sarung tangan, pegang depa, buh dalam plastik, pi bawa kambuh terus. Tanya majlis fatwa, boleh tak kalau orang Islam mati kita tak mandi, kita buh dalam plastik, kita simpan terus, nak semayang-semayang dengan tak mandi? Pasal apa? Bahaya kepada orang yang nak sentuh dia punya jasad. Ayak kita mandi dia, kena kita pun bahaya. Jabatan apa dia Fatwa Kebangsaan tak jawab lagi soalan ni, doktor-doktor ni tanya. Sampai teratur penyakit dulu kita tak pernah dengar. Pernah dengar penyakit mandi orang mati, ayak mandi tu sentuh tak boleh. Anak ni ayah dia mati nak bersentuh. Penyakit macam-macam berlaku di dunia ni, kata syekh kita, tak ada lain sebabnya kerana manusia rajin buat dosa, kerana manusia rajin buat maksiat. Sebab itu keburukan maksiat itu amat buruk, kerana dia bukan takat menyebabkan kita berdosa, tetapi menyebabkan segala benda penyakit, segala benda wabak penyakit dan keburukan berlaku di dunia ini kerana dosa. Walil ma'asi min al-athar al-qabihah al-madhmumah al-mudirrah bil qalb wal badan fi dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah. Banyak lagi kesan-kesan yang dicetuskan oleh maksiat itu yang tidak diketahui banyaknya kecuali Allah saja yang tahu. Walau bagaimanapun Tuan Syekh kita ada sebut 7 benda yang disebabkan oleh apa dia dosa. Apa benda yang disebabkan oleh dosa? Tuan-tuan tahu kalau dosa kita buat, apa benda yang disebabkan oleh dosa? Nombor 1, Syekh kata hirmanul ilmin nafi'. Kalau orang buat dosa, kalau dia mengaji pun Allah tak akan bagi ilmu yang manfaat kat dia. Ilmu ni yang manfaat apa dia? Ilmu yang boleh membawa kebaikan dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ilmu manfaat. Tapi kalau dapat ilmu tu untuk kesenangan dunia, senang, pangkat besar, gaji besar, rumah besar, perut besar, badan besar, nikah badan besar. Tambah pula seorang nikah badan besar, tak ni nikah sini, semua besar. Kalau takat semua nak besar tu, pangkat besar, gaji besar, rumah besar, badan besar, tak manfaat ilmu tu. Ilmu yang manfaat ada kebaikan dunia akhirat. Di dunia pun dia boleh beramal dengan baik, boleh mengajak orang, boleh tunjuk ajak ke orang, boleh bermasyarakat dengan baik, tak ada hasad dengki. Akhirat pun dia dapat faedah baik, pahala dari Allah. Tu ilmu manfaat. Orang yang buat dosa banyak, Allah tak akan bagi ilmu manfaat kat dia di dunia ni. Itu satu daripada penyakit yang negatif daripada kita buat dosa. Li'anna al-ilma nurun, kata syekh kita, ilmu itu cahaya Allah. Allah tidak akan letak cahaya itu di dalam hati yang banyak dosa. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalika an-nur, dan maksiat itu akan menghalang cahaya ilmu itu masuk dalam hati kita. Au tahawwala bainahu wa bainal qalbi illam yakun, dan dia akan menjadi pengadang, hijab antara hati kita dengan ilmu, tak masuk. Yang kedua, penyakit maksiat itu dia akan rasa bahawa kita ni berasa liak dengan Allah, wahsyah, berasa liak dengan Allah, tak ada berasa nak jinak dengan Allah. Orang sebut nama Allah pun kita senang, dengar orang baca Quran pun kita tak senang, dengar orang zikir pun kita tak senang, tengok orang azan pun kita marah. Allah. Baru ni ada seorang budak muda. Budak ni duk naik mutu di Kok Diang. Tuan-tuan, baru ni saya pun terkejut apabila inti dadah kebangsaan ni kami panggil pergi Jabatan Mufti.
cerita tentang bahaya daun ketum. Bahaya daun ketum ni. Daun ketum ni ada dua jenis. Satu yang dia punya orat-orat dia warna merah, satu warna hijau. Hak warna merah tu bahaya. Dia cerita bahaya daun ketum ni. Dia kata dalam dunia ni kawasan yang paling banyak tanam pokok daun ketum ialah Kubang Pasu. Tu dia. Saya orang Kok Diang. Dan di dunia ni kata ada satu tempat pun nama Alok Biak. Noi Kedah juga. Baru ni dia cerita, saya terkejut. Ada seorang budak, dia baru makan ayak daun ketum. Ayak daun ketum ni kalau makan dia boleh naik perasaan, marah apa semua. Dia lepas makan tu, rumah dia naik motor lalu ikut Pekan Kok Diang, lalu ikut Masjid Kok Diang. Lalu situ orang duk bang asap. Dia berhenti motor dia tepi jalan, dia maki orang bang asap tu. Ingat DJ buat bising. Tuan-tuan, dia maki orang duk azan tu. Bukan kata dia nak pi, dia maki. Saya bila dia buat cerita tu di Kok Diang, saya tunduk pasal saya orang Kok Diang. Tu dia tempat aku Kok Diang. Dia liak dengan Allah, bukan dekat liak, maki orang bang lah. Orang tu nak ajak orang pergi sembahyang, maki. Ni yang kata dia akan rasa liak dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selagi dia tak bertaubat kembali kepada Allah, selama itulah hatinya akan terasa liak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar tu tak boleh, dia dengar ni tak boleh, dengar orang cakap agama pun dia marah. Yang dia syok kalau menyanyi buat lawak jenaka, gelak depan TV tu. Allah, saya ni, hak ni rancangan yang saya paling benci sekali. Rancangan apa tu, Raja Lawak, saya pun tak tahu rancangan. Allah, tapi hak ni dapat tempat gelak dengan tok wan depan gelak sama, luruh gigi palsu. Boleh ke hidup kita nak gelak ke? Apa hidup kita ni buat bagi orang gelak saja ke? Tak ada lah kerja lain. Bukankah Allah lantik kamu jadi khalifah buat benda baik di dunia? Buat bagi gelak. La tuksirid dhahik, jangan kamu gelak banyak. Sikit-sikit boleh tak bergelak. Jangan gelak banyak. Ni tak kering gusi ni, gelak sat-sat mai orang tu, sat mai ni. Fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, kerana banyak gelak itu akan mematikan hati kamu. Itulah anak-anak kita hati mati. Tak berasa nak berasa baca Quran, tak berasa nak main tempat ibadat, tak berasa cinta ilmu, pasal hatinya sudah mati. Yang dia rasa nak merempit, dia rasa nak berdua-duaan tepi laut, dia berasa nak dating, nak itu, nak ini. Itu berasa pasal apa? Hatinya sudah mati, kerana hatinya diracuni dengan macam-macam penyakit. Antara penyakit mati hati iaitu banyak ketawa, banyak nak program. Tuan-tuan, masjid Kuah dapat masjid yang terbaik. Orang bagi hadiah tak banyak lah, RM5,000. Tapi orang jadi Raja Lawak, orang bagi hadiah berapa puluh ribu, tuan-tuan. Hebat lah. Tak nak tengok rancangan tu, Raja Lawak. Orang menang Quran berapa dik bagi hadiah. Orang menang menyanyi berapa. Ada syarikat pula bagi sampai banyak sangat. Hati sudah mati. Yang ketiga, orang yang rajin buat dosa, ta'assara amruhu alaihi fala yatawajjahu li amrin illa yajidu mughlaqan dunahu muta'assiran alaihi. Pintu-pintu rezekinya akan tertutup.
Kalau terbuka pun pintu rezeki yang haram, pintu rezeki yang halal, pintu rezeki yang baik akan tertutup.